Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Apa khabar semua anak-anak? Anak pelajar ya, diharapkan semua anak-anak pelajar berada dalam keadaan sihat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan menyambung lagi tajuk pelajaran ke-11 kita dalam bidang fiqh, iaitu solat sunat tasbih. Kalau sebelum ni untuk bahagian yang pertama kita telah berjumpa dengan solat sunat istikharah ya. Semua kita dah tahu apakah maksudnya, bagaimana cara melaksanakan solat sunat istikharah dan apakah hikmah kita melaksanakan solat sunat istikharah. Iaitu kita dah jumpa dalam pelajaran yang telah lalu. Baik, hari ini kita akan masuk pula kepada solat sunat tasbih. Kita akan tengok apakah perbezaannya di antara solat sunat tasbih dengan solat sunat istikharah ya. Baik, anak-anak pelajar boleh merujuk kepada buku teks kita, muka surat 94 hingga 98. Baik, kita teruskan. Okay. Ini adalah lafaz tasbih. Lafaz yang akan kita jumpa dah. Ada banyak, nanti banyak kali kita kena lafazkan sepanjang solat sunat tasbih ya. Baik, lafaznya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lafaz yang biasa kita sebut biasa ya. Cuma dalam solat sunat tasbih ni ada tempat-tempatnya yang kita kena sebut lafaz ni ya. Lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa maksud dia? Subhanallah maksudnya maha suci Allah. Alhamdulillah maksudnya segala puji-pujian bagi Allah. Wala ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Allahu Akbar adalah Allah yang maha besar ya. Jadi maksud subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ialah maha suci Allah, segala pujian bagi Allah, tidak ada Tuhan yang disembah yang berhak disembah dengan benar selain Allah, dan Allah yang maha besar. Itu maksud tasbih yang akan kita ucapkan dalam solat sunat tasbih ya. Baik, kita teruskan melihat apakah fokus ataupun apakah yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita akan mempelajari apakah maksud solat sunat tasbih, dan yang kedua kita akan tengok hukum melaksanakan solat sunat tasbih. Yang ketiga, kita akan melihat dalil berkaitan dengan solat sunat tasbih dan nakli berkaitan solat sunat tasbih. Yang keempat, kita akan melihat pula bagaimanakah cara untuk kita melaksanakan solat sunat tasbih. Dan yang keempat, kita akan melihat ataupun memahami apakah hikmah dalam kita melaksanakan solat sunat tasbih ya. Jadi ada 5 fokus kita pada hari ini. Dan InsyaAllah di akhir pelajaran nanti anak-anak pelajar akan dapat memahami maksud, mengingat apakah hukum, dalilnya, dan mengetahui bagaimana cara untuk melaksanakan solat sunat tasbih. Ini yang paling penting ya. Dan kebaikan solat sunat tasbih. Baik, kita teruskan dengan maksud solat sunat tasbih. Apa dia maksudnya? Iaitu solat sunat khusus yang mengandungi bacaan tasbih sebanyak 300 kali pada keseluruhan solat. Tasbih tadi kita dah jumpa kan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada 300 kali yang kita kena lafazkan daripada awal sehinggalah kita beri salam apabila kita menunaikan solat sunat tasbih. Nanti dalam kaifiat kita akan tengok bagaimana cara, di mana tempatnya, waktu bila kita nak lafazkan lafaz tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Baik, kita teruskan dengan hukum. Hukum kita melaksanakan solat sunat tasbih. Apakah hukumnya? Sama juga dengan solat sunat yang kita pelajari sebelum ni, iaitu hukumnya adalah sunat ya. Baik, apa maksud sunat? Sebelum ni pun kita dah jumpa dah maksud sunat, iaitu sesuatu yang diberi pahala jika dikerjakan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan. Benda perkara yang digalakkan kita melaksanakannya kerana akan digunakan pahala ya bila kita melaksanakan perkara-perkara sunat, dan solat sunat tasbih termasuk dalam perkara-perkara sunat. Sebelum ni istikharah, solat sunat istikharah pun sama sunat juga ya hukumnya. Baik, kita tengok pula dalil. Dalil berkaitan
dan dengan solat sunat tasbih. Dalilnya agak panjang ya. Panjang sedikit lah. Tapi dalam buku teks kita ada, kalau merujuk kepada buku teks kita, dalilnya berada di muka surat 94. Ya, kita tengok apa dalilnya. Ini Rasulullah SAW mengajar kepada Al-Abbas radhiyallahu anhu tentang amalan yang dapat menghapuskan dosa. Sabda Rasulullah SAW ada lagi sedikit bagi atas ni, tapi dalam buku teks kita bermula dengan ayat An-Tusalliya. Okey, kita teruskan ya. Kita baca sama-sama. An-Tusalliya arba'a raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil Kitab was surah. Fa idza faragta min al-qira'ati fi awwali raka'atin qulta wa anta qa'im. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 15 marrah. Ya. Thumma tarka'u fataqulu wa anta raki'un 10. Thumma tarfa'u ra'saka min ar-ruku' fataquluha 10. Thumma tahwi sajidan fataquluha wa anta sajidun 10. Thumma tarfa'u ra'saka min as-sujud fataquluha 10. Thumma tasjudu fataquluha 10. Thumma tarfa'u ra'saka min as-sujud fataquluha 10. Fadzalika 75 fi kulli rak'atin taf'alu fi 4 rak'at. Istata'ta an tusalliyaha fi kulli yawmin marrah faf'al. Wa in lam tastati' fa fi kulli jumu'atin marrah. Fa in lam taf'al fa fi kulli syahrin marrah. Fa in lam taf'al fa fi umurika marrah. Itu lafaznya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah maksudnya? Maksudnya, wahai Pak Cikgu Abbas, aku ingin memberikan engkau, aku sangat mencintai engkau, aku ingin engkau melakukan 10 sifat yang mana jika engkau melakukannya, Allah akan mengampunkan dosa engkau yang pertama dan yang terakhir. Ya. Yang terdahulu dan yang terkemudian, yang sengaja dan yang tidak sengaja, serta dosa yang rahsia dan yang terang-terangan. Dosa secara terbunyi atau terang-terangan ya. 10 sifat tersebut adalah engkau solat sebanyak 4 rakaat. Dalam buku teks kita bermula dengan ini ya, engkau solat sebanyak 4 rakaat. Engkau baca pada setiap rakaat Al-Fatihah dan surah. Apabila engkau sudah selesai membacanya di rakaat pertama dan ketika engkau masih berdiri, maka ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Ya. Kemudian engkau rukuk dan bacalah zikir tersebut sebanyak 10 kali. Ya. Kemudian engkau bangkit dari rukuk dan bacalah sebanyak 10 kali. Ya. Kemudian engkau sujud dan bacalah 10 kali. Kemudian engkau bangkit dari sujud, bacalah sebanyak 10 kali. Kemudian engkau sujud semula, bacalah sebanyak 10 kali. Ya. Kemudian engkau bangkit dari sujud, bacalah sebanyak 10 kali. Setiap perbuatan setiap rukun ada bacaan tasbih kita ya. Keseluruhannya adalah 75 kali yang engkau lakukan sebanyak 4 rakaat. Ya. Kalau engkau mampu untuk menunaikannya, maka lakukanlah sehari sekali. Kalau mampu, Nabi kata buatlah sehari sekali, setiap hari maknanya kita kena buat kan. Jika tidak mampu, maka lakukanlah pada setiap hari Jumaat. Maknanya seminggu sekali kalau kita mampu. Kalau tidak mampu juga, lakukanlah sebulan sekali. Ya. Dan jika tidak mampu, lakukanlah setahun sekali. Itu sabda Nabi, maknanya dia nak kita melaksanakan
solat sunat tasbih ni kalau kita mampu setiap hari kita kena buat. Digalakkan kita buat ya. Kalau tak mampu, Nabi kata buatlah seminggu sekali. Ya. Kalau tak mampu juga, buatlah sebulan sekali. Dan kalau tak mampu juga nak buat sebulan sekali, kita buatlah setahun sekali. Ya, solat sunat tasbih ya. Kalau dah biasa tak jadi berat dah. Kalau belum biasa, mungkin akan rasa berat sebab lama sikit. Tapi kalau dah biasa, dia akan jadi perkara yang ringan saja ya. Baik. Kita tengok cara dia pula. Bagaimana cara untuk kita melaksanakan solat sunat tasbih ya. Baik. Ada dua jenis solat sunat tasbih, iaitu solat sunat tasbih satu salam, dan yang kedua, jenis yang kedua ialah solat sunat tasbih dua salam, dengan dua salam ya. Okay, apa maksud satu salam ni? 4 rakaat satu salam sekiranya dilakukan pada waktu siang. Solat 4 rakaat sebagaimana solat zuhur. Contoh ya, 4 rakaat, lepas tu habis rakaat keempat baru kita bagi salam. Okay, ini kalau kita buat waktu siang. Okay. Maksud dua salam pula apa dia? 4 rakaat dengan 2 salam sekiranya dilakukan pada waktu malam. Maknanya 2 rakaat, 1 salam, lepas tu bangun semula, 2 rakaat lagi, 1 salam lagi. Ya. 4 rakaat dengan 2 salam ni maknanya 2 rakaat, 2 rakaat. Yang ni sekiranya kita lakukan pada waktu malam. Baik, kita tengok pula apa dia, macam mana lafaz niat. Lafaz niat solat sunat tasbih ya. Okay, ini yang solat yang 4 rakaat ya, 4 rakaat salam. Sholli sunat tasbih 4 rakaatin lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat tasbih 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ini kalau kita buat 4 rakaat satu salam. Kita tengok pula yang kedua. Jenis yang kedua, usalli sunat tasbih rakaataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. 2 kali lah kita kena buat. Yang pertama 2 rakaat dulu, habis solat bagi salam, lepas tu bangun pula untuk rakaat yang kedua, sampailah tahiyat, lepas tu bagi salam. Ya, itu maksudnya 4 rakaat dengan 2 salam. Baik, cara pelaksanaan solat sunat tasbih, kita boleh buat cara bersendirian atau kita boleh buat secara berjamaah. Kalau kita duduk asrama, kita akan buat secara berjamaah lah, beramai-ramai ya. Dia akan rasa seronok lah beramai-ramai. Tak mengantuk, tak rasa penat sebab ramai yang buat kan. Tasbih bersama-sama, solat bersama. Ya. InsyaAllah. Bagi yang di asrama tu, insyaAllah lah dia akan, memang dia ada. Dia ada program yang mulai dia. Dan salah satu solatnya adalah solat sunat tasbih ya. Baik, kita tengok lagi seterusnya. Okey, solat sunat tasbih satu salam. Dan sebelah sini solat sunat tasbih 2 salam ya. Jadi yang 1 salam tadi ada 4 rakaat lah. Yang dua salam ada 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. 2 campur 2, 4. Sama juga ya, cuma 2 rakaat, 2 rakaat pelaksanaannya. Okay, kita tengok. Selepas baca Fatihah, dah niat tadi, dah baca Fatihah semua. Okay, selepas tu, bagi solat sunat 4 rakaat yang 1 salam tadi, baca surah selepas Fatihah ya, surah Al-Kafirun atau mana-mana surah lain. Kemudian kita lepas surah tu kita kena bertasbih sebanyak 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Baik, kemudian untuk rakaat kedua dah siap semua. Sampai rakaat kedua pula kita akan membaca selepas Al-Fatihah, kita akan baca surah Al-Ikhlas atau mana-mana surah, dan kita akan bertasbih lagi sebanyak 15 kali ya. Kemudian bangun untuk rakaat ketiga, baca Fatihah, kemudian selepas Fatihah kita bertasbih sebanyak 15 kali. Dan rakaat keempat macam tu juga, selepas Fatihah kita akan bertasbih sebanyak 15 kali ya. Okey. Bagi solat sunat tasbih dia 2 salam pula, 4 rakaat 2 salam tadi, bagi rakaat pertama selepas Al-Fatihah kita akan baca surah Al-Kafirun atau mana-mana surah dan bertasbih sebanyak 15 kali. Dan bagi rakaat kedua, selepas Al-Fatihah kita akan baca surah Al-Ikhlas atau mana-mana surah dan bertasbih sebanyak 15 kali. Habis saja berdiri tadi, berdiri ya, selepas berdiri, lepas baca surah tadi, selepas tasbih 15 kali, sama je. Lepas tu kita akan rukuk. Rukuk, kemudian tasbih 10 kali. Rukuk kita. Kemudian kita i'tidal, kita bertasbih lagi 10 kali. Kemudian kita sujud, bertasbih 10 kali. Dan kemudian kita duduk antara 2 sujud, meneruskan lagi tasbih sebanyak 10 kali.
Dan sujud yang kedua kita bertasbih sebanyak 10 kali. Maknanya yang 15 tadi tasbihnya selepas kita membaca surah ya. Yang rukun-rukun lain semuanya 10 kali ya. Kita tengok sikit lagi. Okey, seterusnya duduk istirahat sebelum bangun untuk rakaat yang kedua. Ya. Selepas kita sujud, duduk antara dua sujud, lepas tu sujud lagi kan. Sujud lagi kita baca 10 kali, kemudian kita duduk. Bila kita bangun duduk situ, kita baca dah tasbih tu 10 kali. Itu duduk istirahat ya. Okey, kemudian untuk rakaat yang kedua, duduk tasyahud awal dan membaca tahiyat. Duduk dan baca tahiyat. Habis tahiyat tu kita akan bertasbih sebanyak 10 kali. Baik, rakaat yang ketiga, duduk istirahat sebelum bangun untuk rakaat yang keempat. Ya, rakaat yang ketiga macam tadi juga, maknanya sujud, duduk antara dua sujud dulu, lepas tu duduk sekejap istirahat sebelum kita bangun ke rakaat yang keempat. Itu kita kena bertasbih sebanyak 10 kali. Ya, kemudian untuk rakaat yang keempat, duduk tasyahud akhir dan membaca tahiyat. Ya, duduk, lepas tu baca tahiyat. Lepas tu kita kena bertasbih sebanyak 10 kali. Lepas tu kita akan memberi salam. Cukuplah 300 kan, 300 tasbih kita ya. Okey, baik. Bagi solat sunat 2 salam tadi, 4 rakaat 2 salam kan. Okey, rakaat pertama dan rakaat kedua ya. Rakaat pertama duduk sama je yang lain. Duduk istirahat sebelum bangun untuk rakaat yang kedua. Duduk istirahat tadi selepas sujud yang kedua kan. Okey, kena bertasbih 10 kali. Ya. Okey. Kemudian bagi rakaat yang kedua, duduk tasyahud awal dan membaca tahiyat, juga kena bertasbih sebanyak 10 kali. Baik ya. Sama je, cuma bezanya dari segi jumlah lafaz tasbihnya sama sahaja. Setiap kali lepas rukun tu 10 kali tasbih. Ya. Cuma rakaat yang selepas Fatihah dan surah saja kita akan baca 15 kali tasbih ya. Lain semuanya 10 kali ya. Dan diakhiri dengan memberi salam. Maknanya tahiyat dulu, tasbih, lepas tu bagi salam ya. Baik. Itu tadi cara pelaksanaan solat sunat tasbih. Tak susah mana pun, cuma kita kena tambah je bacaan tasbih setiap rukun solat kita ya. Itu sahaja beza dia dengan solat-solat yang lain. Dan lafaz tasbih pun lafaz yang biasa kita baca. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu memang lafaz yang biasa setiap hari kita sebut. Tidak menjadikan suatu yang payah untuk kita mengingat ketika kita melaksanakan solat sunat tasbih ya. Baik, seterusnya kita lihat pula apakah hikmah ataupun apakah kebaikan solat sunat tasbih ni. Ya. Okay, baik, kita tengok yang pertama, mendapat keampunan kerana mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis tadi pun yang kita baca tadi pun Nabi dah cakap dah kan, solat sunat tasbih antara benda yang boleh menghapuskan dosa kita. Ya, jadi wajarlah, sepatutnya lah dan semestinya lah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW melaksanakannya semampu yang kita boleh. Nabi pesan setiap hari. Tak boleh setiap hari, Nabi cakap buat seminggu sekali. Dan tak mampu juga Nabi kata buatlah sebulan sekali. Tak mampu sangat buatlah setahun sekali. Maknanya dalam kehidupan kita tu kita kena buatlah. Boleh kurang setahun sekali ya. Baik. Terusnya hikmah yang kedua, meraih ganjaran yang besar daripada Allah SWT kerana banyak bertasbih. Ada 300 kali kita bertasbih sepanjang solat sunat tasbih, banyak sangat pahala ya, yang Allah bagi kepada kita. Baik, yang ketiga, memberi ketenangan jiwa kerana banyak berzikir kepada Allah. Sebab zikir salah satu daripada perkara yang boleh menenangkan hati kita. Hati yang rasa bercelaru, rasa tak tenang, rasa susah hati, sentiasa memikirkan itu ini. Jadi kita banyak berzikir, insyaAllah hati kita akan menjadi tenang ya. Baik, 3 hikmah tadi merupakan pengakhiran lah sahaja kita untuk hari ini. Kita dah ingat tadi solat sunat tasbih 300 kali tasbih. Kita ada 2 jenis solat tadi, iaitu solat 4 rakaat 1 salam, dan satu lagi jenisnya 4 rakaat dengan 2 salam ya.
Dari segi bacaan tasbihnya sama sahaja, rukunnya sama sahaja, tak ada beza. Cuma yang bezanya tadi 4 rakaat tu salam dan satu lagi tu 2 rakaat untuk 2 salam ya. Bagi 4 rakaat tadi 2 salam, 2 rakaat tu salam, 2 rakaat lagi 1 salam. Baik, itu sahaja untuk kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Dan bagi anak-anak pelajar, praktiskan terus laksanakan walaupun kita dalam keadaan PKP masih boleh melaksanakan solat sunat tasbih ini di rumah masing-masing. Ya, dengan apa yang saya terangkan tadi, rasa tak ada masalah untuk kita buat. Selagi tak mula, rasa macam susah. Tapi kalau kita dah mula, dah biasakan, insyaAllah dia akan menjadi mudah. Ya. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua. InsyaAllah berjumpa lagi ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.